Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nabilah bersama dua lagi rakan saya, Nur Asmah dan Nuha, akan membentangkan tajuk analisis kes rujuk. Seterusnya, pendahuluan. Penceraian merupakan suatu mimpi buruk bagi pasangan yang berkahwin. Ada kalanya pasangan yang bercerai berasa insaf dan ingin kembali dalam kehidupan rumah tangga seperti dahulu. Oleh yang demikian, Islam memberi peluang untuk mereka kembali semula sebagai pasangan suami isteri. Inilah yang dinamakan rujuk. Para suami yang menyesal dengan perbuatannya boleh rujuk kembali kepada isteri mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Rujuk adalah salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada para suami dalam meneruskan kehidupan berumah tangga. Islam mensyariatkan rujuk untuk memberi laluan kepada para suami untuk bersama semula selepas berlakunya penceraian. Ia dapat mengembalikan semula kasih sayang yang terbina sebelum berlakunya penceraian. Seterusnya, kita pergi kepada definisi rujuk. Dari segi bahasa, rujuk berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu raja'ah atau rij'ah yang bermaksud kata nama bagi perempuan yang kembali ke pangkuan suaminya. Manakala perbuatan itu disebut raja'ah iaitu kembali. Dari segi istilah, rujuk ialah kembali kepada perkahwinan asal atau kembali hidup sebagai suami isteri dalam masa iddah setelah berlakunya perceraian melalui talak raj'i. Rujuk juga bermaksud mengembalikan perempuan kepada nikah selepas penceraian kurang dari 3 kali dalam masa iddah dengan syarat-syarat tertentu. Seterusnya, kita pergi kepada dalil pensyariatan rujuk, iaitu pertamanya Al-Quran, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 229. At-talaqu maratan fa-imsaku bima'rufin aw tasrihu bi-ihsan. Yang bermaksud talak yang boleh dirujuk kembali itu hanya 2 kali. Sesudah itu, bolehlah ia rujuk dan memegang terus isterinya dengan cara yang sepatutnya atau menceraikannya dengan cara yang baik. Seterusnya, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Yang bermaksud, dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali rujuk akan isteri-isteri itu dalam masa iddah mereka jika suami-suami bertujuan hendak berdamai. Ayat-ayat di atas jelas menunjukkan bahawa Allah telah memberi ruang kepada suami untuk merujuk isterinya dalam tempoh iddah bagi menghalalkan perhubungan selepas berlakunya penceraian, bukan dengan talak bain dan tanpa akad nikah yang baru. Seterusnya, kita pergi kepada hadis. Peristiwa pensyariatan rujuk juga dapat dilihat dalam kisah Rasulullah yang telah menceraikan isteri baginda bernama Hafsah dan juga kisah Ibnu Umar yang telah menceraikan isterinya semasa sedang haid. Perkara ini telah didasarkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Abu Daud. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu talaqa imra'atahu wa hiya haid fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalik faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyuraji'ha. Maksudnya, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anha, beliau berkata, aku telah menceraikan isteriku semasa sedang haid. Maka Umar bertanya kepada Rasulullah tentang perkara tersebut. Maka Rasulullah bersabda, suruhlah Ibnu Umar merujuk isterinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis seterusnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqa Hafsah radhiyallahu anha thumma raja'aha anil Umar. Daripada Umar radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceraikan Hafsah kemudian telah merujuknya kembali. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menerangkan bahawa Islam menggalakkan agar umatnya yang telah bercerai rujuk kepada bekas isteri, lebih-lebih lagi isteri yang diceraikan ketika berada dalam keadaan haid. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai prosedur rujuk menurut enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 ataupun UKIS. Secara asasnya, prosedur rujuk adalah tertera di dalam Seksyen 52 UKIS di bawah tajuk Hidup Semula sebagai Suami Isteri atau rujuk. Prosedur pertama yang perlu dilakukan adalah perlu mendapatkan keputusan cerai dari mahkamah. Sekiranya penceraian itu dilakukan secara talak raj'i dan ingin bersekedudukan semula, perlu laporkan perkara tersebut kepada pendaftar. Seterusnya, pendaftar akan mendaftarkan rujuk tersebut dalam daftar penceraian selepas penyiasatan dilakukan dan mendapati bahawa rujuk dilakukan mengikut hukum syarak.
Seterusnya, pihak-pihak perlu menyerahkan surat perakuan cerai dan pendaftar juga perlu mengeluarkan surat perakuan rujuk kepada pihak-pihak. Pendaftar juga perlu menyerahkan satu salinan surat rujuk tersebut kepada ketua pendaftar untuk disimpan di dalam daftar penceraian yang disimpan olehnya. Menurut Seksyen 52, Subseksyen 5 menyatakan penalti akan dikenakan kepada pihak-pihak yang tidak melaporkan hal persekedudukan semula, iaitu denda tidak melebihi RM500 ataupun penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu. Manakala Seksyen 52, Subseksyen 6 telah menjelaskan mengenai prosedur-prosedur yang perlu dilakukan sekiranya penceraian itu tidak didaftarkan. Seterusnya, Seksyen 52, Subseksyen 7 pula menyatakan jika talak raj'i tidak diketahui isteri, suami perlu menzahirkan terlebih dahulu talak telah berlaku baru boleh bersekedudukan semula. Manakala dalam Seksyen 52, Subseksyen 8 pula menjelaskan sekiranya kedua-dua pihak bersetuju, mahkamah boleh memerintahkan isteri untuk hidup semula sebagai suami isteri. Sekiranya isteri enggan untuk rujuk dengan alasan yang dibenarkan syarak, mahkamah hendaklah melantik jawatan kuasa pendamai. Akhir sekali, Seksyen 52, Subseksyen 9 pula menyatakan selepas suami melafazkan rujuk tetapi tidak bersetuju terhadap rujuk tersebut atas sebab-sebab dibenarkan hukum syarak, mahkamah tidak boleh memerintahkan agar hidup semula sebagai suami isteri dan mahkamah perlulah melantik jawatan kuasa pendamai. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai permasalahan rujuk yang pertama, iaitu kesaksian dalam rujuk. Dalam hal ini, terdapat beberapa pandangan. Pertama adalah pandangan mazhab Syafi'i pada Qaul Qadim dan satu riwayat daripada Imam Ahmad bahawa penyaksian bagi rujuk adalah wajib. Penyaksian dalam rujuk adalah wajib sekurang-kurangnya 2 orang yang boleh dipercayai supaya tidak berlaku salah faham. Namun, jumhur ulama berpendapat bahawa mengadakan saksi dalam rujuk hanya sunat sahaja, bukannya wajib. Dalilnya dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW memerintahkan supaya merujuki isterinya dan tidak pula disabitkan pendapat yang diambil oleh jumhur ini berdasarkan tidak wajibnya penyaksian dalam penceraian. Oleh sebab itu, dalam masalah rujuk, tidak diwajibkan mengadakan saksi. Pendapat mengenai ketidakwajiban saksi dalam rujuk turut dinyatakan oleh mazhab Hanafi, Maliki dan Qaul Jadid dalam mazhab Syafi'i serta salah satu riwayat daripada Ahmad. Ini juga pendapat diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, Ammar Ibn Yasir dan lain-lain lagi. Imam Abu Hanifah mentakrifkan saksi di dalam surah At-Talaq ayat 2 adalah sunat. Hak rujuk adalah hak suami dan tidak disyaratkan dengan 2 orang saksi walaupun disunatkan menggunakan 2 orang saksi kerana bimbang isteri ingkar. Penggunaan saksi ketika rujuk tidak diperuntukkan secara langsung di dalam UKIS. Namun, saksi boleh diterima pakai dalam perkara yang melibatkan pengesahan rujuk yang dibuat di Mahkamah Syariah. Contoh kes yang dapat dilihat adalah dalam kes Nur Yati binti Tasrib lawan Hamid bin Cik Mat. Menurut fakta kes, pihak-pihak telah berkahwin pada bulan Mei 1977. Pada 4 November 1988, penceraian telah berlaku dengan talak 1. Kemudian, pada 17 Mac 1989, suami telah membuat permohonan rujuk isterinya di Mahkamah Tinggi Sivil. Tetapi, permohonan itu telah ditolak kerana terdapat banyak pencanggahan berkaitan dengan tarikh. Permohonan kemudiannya dibuat ke Mahkamah Kadi Gombak Selangor. Hakim memutuskan bahawa rujuk tersebut adalah sah. Isteri membuat rayuan terhadap keputusan tersebut dan mempersoalkan adanya rujuk dan suami tidak mengemukakan 2 orang saksi yang adil untuk mengesahkan rujuk itu berlaku. Isu yang diperoleh dalam kes ini adalah sama ada rujuk perlu dibuktikan dengan saksi ataupun tidak. Keputusan adalah Yang Arif Hakim berpendapat bahawa rujuk tidak perlu dibuktikan dengan saksi. Beliau merujuk kepada beberapa hadis dan juga pendapat ulama. Baiklah, seterusnya kita masuk bab rujuk melalui perbuatan. Para ulama telah berbeza pendapat mengenai rujuk melalui perbuatan. Hal ini telah menyebabkan berlakunya beberapa pendapat yang berbeza. Pendapat pertama iaitu para ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali telah bersependapat menyatakan bahawa rujuk boleh dilakukan dengan perbuatan, tetapi mereka telah membuat penafsiran yang berbeza tentang perbuatan tersebut.
Mazhab Hanafi menyatakan bahawa rujuk boleh dilakukan dengan perbuatan seperti bersetubuh atau mencium isteri dengan perasaan, sama ada perbuatan tersebut dilakukan oleh para suami ataupun para isteri. Menurut mazhab Maliki pula, rujuk ini boleh dilakukan dengan perbuatan tetapi ia perlu disertakan dengan niat rujuk. Antara perbuatan yang dikira sebagai rujuk ialah seperti persetubuhan atau menyentuh atau melihat faraj isteri dengan perasaan atau seumpamanya juga boleh dikatakan sebagai rujuk. Jika berlaku persetubuhan tanpa niat, ianya tidak boleh dikira sebagai rujuk dan si isteri wajib untuk beristibra' dengan persetubuhan itu. Pihak suami hanya berhak untuk merujuk isterinya semasa iddahnya sahaja dan tidak termasuk semasa beristibra'. Dalam mazhab Hanbali pula, telah dinyatakan bahawa rujuk boleh dilakukan dengan perbuatan iaitu persetubuhan sahaja, walaupun tanpa niat mahupun tanpa saksi. Namun begitu, ianya tidak termasuk perbuatan lain seperti mencium atau bersentuhan atau melihat faraj isteri dengan perasaan atau berkhulwah atau berbual-bual dengan isteri semasa iddah. Keadaan-keadaan ini tidak dikira sebagai telah berlakunya rujuk. Seterusnya, pendapat kedua pula iaitu menurut mazhab Syafi'i, rujuk ini tidak boleh dilakukan dengan perbuatan iaitu seperti bersetubuh atau mengucup si isteri atau seumpamanya kerana hal tersebut tidak menunjukkan bahawa ianya adalah merupakan rujuk. Seterusnya, rujuk melalui perbuatan. Dalam kes Nur Hasniza binti Yusuf lawan Sazli bin Yub, fakta kes plaintiff dan defendant telah dinikahkan pada 21 Februari 2003 di Hulu Langat dengan berwalikan bapa plaintiff iaitu Yusuf bin Yamin. Perkahwinan plaintiff dan defendant telah dikurniakan seorang cahaya mata iaitu Tuah Razin Rizqullah bin Sazli 3 tahun. Plaintiff telah memfailkan kes tuntutan perceraian di bawah peruntukan Seksyen 47 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003 pada 30 Ogos 2005 dan pada 29 September 2005. Kes ini telah disebut buat kali pertama. Semasa peringkat sebutan, mahkamah mendapati terdapat lafaz talak yang belum dibuat pengesahan sebelum ini. Plaintiff diarahkan memfailkan kes tuntutan pengesahan lafaz cerai di luar mahkamah sebelum kes ini diteruskan. Kes pengesahan lafaz talak didengar terlebih dahulu dan pada 14 Disember 2005, kes ini telah dibicarakan di mahkamah dan mahkamah telah mengesahkan lafaz talak yang telah dilafazkan oleh defendant pada Jun 2003 dengan talak 1. Sebelum mahkamah meneruskan kes permohonan cerai di bawah Seksyen 47 UKIS, terlebih dahulu perkara pertama, pastikan selepas mahkamah sabitkan lafaz talak 1 yang dibuat oleh defendant adalah sama ada rujuk telah berlaku atau tidak. Plaintiff dan defendant mendakwa bahawa mereka telah rujuk dengan perbuatan iaitu bersetubuh, iaitu selepas sebulan defendant melafazkan talak. Isu kes, sama ada plaintiff mempunyai alasan yang sah dari segi undang-undang di bawah Seksyen 52 UKIS dan atau hukum syarak untuk mengesahkan rujuk dengan perbuatan. Keputusan, mahkamah berpuas hati dan mensabitkan bahawa rujuk antara plaintiff dan defendant melalui perbuatan iaitu persetubuhan adalah tidak sah mengikut mazhab Syafi'i. Seterusnya, persetujuan isteri dalam rujuk. Rujuk adalah hak mutlak suami secara jelas. Suami yang ingin merujuk isterinya tidak perlu mendapatkan persetujuan isteri. Suami yang menceraikan isterinya dengan talak 1 atau 2 harus baginya untuk rujuk sementara dalam tempoh iddah. Dia tidak perlu kepada akad atau mas kahwin yang baru. Mazhab Muktabar telah menyatakan bahawa keredaan isteri adalah tidak perlu, namun rujuk perlu dilakukan bertepatan dengan kehendak Islam. Persetujuan isteri dalam rujuk. Dalam kes Abdullah Fuad bin Mamat dan Wan Maliza binti Awang, fakta kes, pemohon telah membuat ikrar di dalam mahkamah bahawa pada 13 Julai 2011, lebih kurang 2 minggu selepas pemohon melafazkan cerai terhadap responden, pemohon telah pergi ke rumah ibu bapa responden untuk berjumpa responden. Pemohon membuat pengakuan kepada mahkamah tujuan pemohon ke rumah responden adalah untuk berbincang dan berbaik semula dengan responden. Dan pemohon telah melafazkan kata-kata rujuk semula kepada responden di hadapan responden dengan lafaz, petang ini abang rujuk semula ijazah, jadi isteri abang semula macam sebelum ni. Responden memberitahu kepada mahkamah bahawa responden tidak bersetuju untuk rujuk semula dengan pemohon. Isu kes, sama ada lafaz rujuk tersebut sah mengikut hukum syarak atau sebaliknya. Keputusan, mahkamah mensabitkan bahawa lafaz rujuk yang telah dilafazkan oleh pemohon, suami,
kerana ia bertepatan dengan hukum syarak. Kesimpulannya, syarak menggalakkan seseorang yang bercerai melakukan rujuk. Ini kerana kadang-kala mereka yang bercerai akan rasa menyesal atas perbuatannya, kemudian ingin menyambung semula hubungan mereka sebagai suami isteri. Keizinan syarak kepada pasangan yang bercerai untuk kembali hidup sebagai suami isteri tanpa akad dan mas kahwin yang baru merupakan suatu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala ke atas hamba-Nya. Melihat kepada perbincangan hukum syarak berkenaan dengan rujuk, isu-isu seperti keredaan isteri, kesaksian dalam rujuk, lafaz rujuk dan rujuk dengan perbuatan merupakan antara isu penting. Pandangan-pandangan fuqaha yang diketengahkan dalam artikel ini walaupun terdapat perselisihan pendapat yang agak ketara, tetapi ianya boleh diaplikasikan kepada masyarakat awam mengikut uruf dan maslahah umum. Sekian, terima kasih.